yang kita pelajari kemarin tentang La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Hari ini kita sambung sikit lagi bacaan yang elok kita baca setiap hari. Yang pertama, Sayyidul Istighfar. Kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke 6302, 6306. Hadis ni nombor dia 6306. Diriwayatkan daripada Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, Sayyidul istighfari, kalau orang baca cara saraf dia kena baca dengan kasrah lam. Sayyidul istighfar. Kalau Sayyidul istighfar salah, kerana alif tu dia panggil hamzah wasal. Hamzah wasal duduk tengah tak ada baris, di awal ada baris. Macam dalam Quran, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bi'sal ismu salah, bi'sal ismu betul. Ini pun sama. Sayyidul istighfar salah, yang betul Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar, ketua segala istighfar, ataupun penghulu kepada istighfar. An yaqul, bahawa berkatalah oleh seorang hamba, kata dalam kitab Fathul Bari, an yaqul ayil abdu, bahawa seorang hamba Allah itu membaca, Allahumma anta rabbi, ya Allah ya Tuhanku, hanya engkaulah Tuhanku. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, anta rabbi, hanya engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan hanya engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan akan daku. Wa ana abduka, dan saya hanyalah hamba kepada engkau. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan saya di atas perjanjian denganmu dan di atas janjimu. Ahdika, saya telah berjanji dengan engkau. Wa'dika, engkau telah berjanji dengan saya. Saya akan menunaikan terhadap janji saya kepada engkau, dan menunaikan supaya janji engkau kepada saya tu saya boleh lakukan dan perolehi mastata'tu, sedaya upaya saya. Apa janji saya kat engkau, apa janji engkau kat saya? Sekali kita tengok apa maksud janji saya, janji engkau, janji saya kepada engkau dan janji engkau kepada saya, sebagaimana yang dihuraikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah aku lakukan. Sebelum ni saya pernah buat jahat,
Saya minta engkau lindung saya jangan ulang dah kejahatan itu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengaku kepada engkau dengan segala nikmat yang engkau berikan kepada saya. Saya mengaku kepada engkau, saya mengakui kepada engkau segala nikmat yang telah engkau kurniakan kepadaku. Wa abu'u laka bi dhanbi, dan aku mengaku kepada engkau tentang dosa yang pernah aku lakukan. Yang pertama, saya mengaku semua nikmat engkau bagi. Yang kedua, saya mengaku saya pernah buat dosa kepada engkau. Faghfir li, maka berikan keampunan kepada saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan hanya engkau. Apa kelebihan baca istighfar ini? Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca akan Sayyidul Istighfar ini di siang hari dengan penuh keyakinan. Apa makna penuh keyakinan? Imam Ibn Hajar rahimahullah kata, mukhlisan min qalbihi musaddiqan bi thawabiha, dengan penuh keikhlasan daripada hatinya dan yakin kepada pahalanya. Pahala dia banyak. Salah satu kelebihan beristighfar ini, dibersihkan dosa. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, innal hasanati yuzhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu menghapuskan dosa-dosa. Dan sesuai dengan hadis bab wudu, orang ambil ayat semayang gugur dosa dengan ayat semayang itu. Begitu juga orang yang baca doa ini gugur dosa dengan bacaan doa ini. Siapa yang baca dengan penuh keyakinan dan yakni ikhlas dalam hati dan yakin kepada pahala yang dijanjikan, ganjaran yang dijanjikan, lalu ia mati pada siang hari tersebut sebelum petang, maka ia termasuk ahli syurga. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah. Siapa yang baca di malam hari dengan penuh yakin, dengan ikhlas dan yakin kepada ganjarannya, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk dalam golongan ahli syurga. Jadi suruh baca siang sekali, pagi sekali, petang sekali, malam sekali. Siapa baca pagi mati sebelum petang, baca selepas subuh mati sebelum maghrib, masuk syurga. Siapa baca lepas maghrib mati sebelum subuh, masuk syurga. Terkenal Sayyidul Istighfar dia panggil. As-Sayyid huwa ar-ra'is alladhi yuqsadu fil hawaij wa yarja'u ilayhi fil umur. Sayyid itu ketua. Ketua kepada lafaz istighfar, lafaz minta ampun itu, an yaqula ayil abdu, bahawa seorang hamba berkata. Itu riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai, inna sayyidal istighfari an yaqula al-abdu. Riwayat Imam Tirmidzi, ala adulluka ala sayyidil istighfar. Mau dah aku bagi tunjukkan kepada kamu ke atas penghulu istighfar. Riwayat Imam Nasai, ta'allamu sayyidal istighfar. Belajarlah sayyidul istighfar. Banyak ulama riwayat Sayyidul Istighfar ini di selain Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ahmad. Di dalam riwayat-riwayat yang dinatangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. La ilaha illa anta khalaqtani, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan hanya engkau, khalaqtani, engkau telah menciptakan akan saya. Wa ana abduka, sedangkan saya hanyalah hamba kepada engkau. Wa ana ala ahdika, dan saya di atas janji kepada engkau.
Janji kepada engkau tu iaitu kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, saya telah berjanji untuk beriman kepada engkau dan ikhlas dalam ketaatan kepada engkau, maka saya nak tunaikan keimanan dan keikhlasan itu dengan sejujurnya. Saya berjanji saya beriman dengan engkau melalui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya berjanji saya nak ikhlas kepada engkau. Antara janji ikhlas, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Saya dah berjanji saya nak meningkatkan keimanan dan memelihara keikhlasan di dalam ketaatan kepada engkau. Saya akan usahakan sedaya upaya saya untuk melaksanakan perjanjian itu. Itu satu tafsiran. Tafsiran kedua, ana muqimun ala ma ahadtu ilayya ma ahadta ilayya min amrika wa mutamassikun bihi wa muntajizun wa'daka fil matsubati wal ajri. Saya tetap menunaikan janji saya kepada engkau sebagaimana yang engkau perintahkan. Saya berpegang kepada janji itu. Mastata'tu, sedaya upaya. Sedaya upaya maksudnya kita mengaku kita lemah. Kita ada ketaksiran, kecuaian di dalam melaksanakan kewajipan kepada Allah. Jadi saya kata sedaya upaya saya. Sungguh-sungguh, kerana kadang-kadang kita tak mampu nak buat secara menyeluruh. Kita semayang tak khusyuk, kita buat haji tak berapa sempurna, macam-macam berlaku. Kita keluar zakat pun kadang-kadang ibadat kita lakukan tu tak seperti mana yang dituntut dengan sebenar. Kita baca Quran pun ada yang tak betul. Maka kita mengaku kita lemah dalam menunaikan kewajipan, namun kita nak buat sedaya upaya yang kita mampu. Tekak habis riang kita, sungguh-sungguh nak buat. Tak mau buat cincai, tak mau buat main-main, tak mau buat dalam bentuk ringan sahaja. Itu satu pendapat yang menyatakan kita mengaku kepada Allah tentang kelemahan kita. Al-Imam Ibn Battal rahimahullah dia kata apa? Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku di atas janjimu dan janji terhadapmu dan janjimu kepadaku. Al-ahdu alladhi akhadhahu Allah ala ibadihi haitsu akhrajahum amsal adh-dhar wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum fa aqarru lahu birrububiyyati wa ad'anu lahu bil wahdaniyah. Janji sewaktu kita di alam zarrah dulu sebelum kita dilahirkan, Allah berjanji kat kita, Allah tanya kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kepada kamu semua? Qalu bala, semua kita menjawab, ya, bahkan engkaulah Tuhan kami. Kita mengaku Allah Tuhan kita, kita mengaku Allah Maha Esa, kita mengaku kita hamba Allah sebelum kita lahir di alam zarrah dulu. Maka sewaktu kita hidup, kita tunaikan pengakuan itu. Itu maksud ahdika menurut Al-Imam Ibn Battal rahimahullah. Sementara yang dimaksudkan dengan al-wa'du wa wa'dika, kata Imam Ibn Battal rahimahullah juga, ialah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, innaman mata la yushriku billahi syai'an wa adda maftarad alaihi an yudkhilahul jannah. Sesungguhnya orang yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan menunaikan apa yang Allah wajib, maka Allah janji nak masukkan dia ke dalam syurga. Dua benda ni kita mati dalam keadaan sedemikian, Allah janji masuk syurga. Janji itu kita laksana tunaikan, iaitu kita menjauhi syirik kepada Allah. Sama ada syirik jali, syirik yang terang, atau syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik tersembunyi contoh dia riak, buat amal ibadat kerana nak tunjuk ke orang, tak ikhlas kerana Allah, kerana orang
Itu syirik khafi nama dia, syirik yang tersembunyi. Syirik yang terang macam pergi sembah berhala. Segala jenis syirik kita perlu jauhi. Dalam suratul Kahfi, akhir suratul Kahfi kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa nak berjumpa dengan Allah, yakni jumpa dalam keadaan Allah redha kat dia, hendaklah dia beramal sampai mati, sampai kembali dengan dua perkara. Yang pertama, falyamal 'amalan salihan, hendaklah dia buat amalan yang baik. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan dia menyekutukan dengan ibadat kepada Tuhannya akan seseorang yang lain. Jangan buat ibadat kerana orang lain. Jangan syirik, buat amal soleh. Ini pun sama. Siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, satu. Yang kedua, wa adda maftaradallahu maftarada alaih, dan menunaikan kewajipan yang Allah wajibkan. Allah wajibkan mengaji ilmu fardu ain. Allah wajibkan sembahyang 5 waktu. Allah wajibkan puasa bulan Ramadan. Allah wajibkan mengeluarkan zakat. Kalau ada harta meniaga, zakat meniaga. Kalau ada wang simpanan, zakat wang simpanan. Kalau cukup nisab dan haul, hak tu pun tak cukup, zakat peterah. Zakat peterah setahun sekali, segantang. Zakat dikeluarkan, haji seumur hidup sekali, puasa Ramadan, sembahyang fardu, dan kewajipan-kewajipan yang lain. Bila dia buat dua benda ni, tidak menyekutukan Allah dan menunaikan yang Allah wajibkan, ayyudkhilahul jannah. Allah janji, Rasulullah janji, orang ni Allah akan masukkan ke dalam syurga. Ini dua maksud al-ahdika wa wa'dika, kata Imam Ibn Battal rahimahullah. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, menurut pendapat saya, dia kata, wa qultu, yang dimaksudkan dengan al-ahdu itu ialah al-mithaqul ma'khudh fi alam ad-dharri wa huwa at-tauhid khassah, iaitu pengakuan perjanjian yang diambil di alam zarrah dulu, alam sebelum kita wujud ke dunia, lahir ke dunia, iaitu perjanjian itu satu saja, iaitu mentauhidkan Allah. Dulu kita berjanji, semua kita, orang kafir pun berjanji waktu alam zarrah dulu, hanya Allah Tuhan dia. Mai di dunia dia kufur kepada Allah. Kita pernah berjanji kita bahwasanya Allah itu Maha Esa, Tuhan kita yang Maha Esa. Maka kita hidup di dunia dalam perlu melaksanakan amalan berbentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita janjikan. Sementara kata Imam Ibn Hajar, al-wa'du ialah idkhalu man mata ala dhalikal jannah, memasukkan orang yang mati di atas tauhid itu ke dalam syurga. Jadi kita mengaku kita nak mentauhidkan Allah sebagaimana yang telah kita janjikan, sedaya upaya kita. Itu tafsiran Ibnu Hajar rahimahullah. Tafsiran Imam Ibnu Al-Battal, janji itu janji di alam zarrah. Sementara wa'dun, janji yang kedua, iaitu tidak menyekutukan Allah dan melaksanakan kewajipan. Kalau ikut tafsiran pertama, tiga benda kena jaga: mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, yang Allah wajibkan kita buat. Saya wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kata Imam Ibn Hajar, mastata'tu itu memberitahu kepada umat, baginda bagi tahu kepada umat bahawasanya seseorang itu tidak mampu menunaikan semua yang diwajibkan oleh Allah ke atasnya secara sempurna. Walal wafa'u bi kamalit ta'an wa syukri 'ala ni'am. Manusia tidak boleh menyempurnakan, menunaikan ketaatan dengan sempurna, dan tidak mampu bersyukur di atas segala nikmat dengan kesyukuran yang sempurna. Farafaqallahu bi'ibadihi, maka Allah belas kasihan kepada hambanya itu. Falam yukallifhum ilmin dhalika illa wus'ahum, maka Allah tidak membebankan kepada mereka melainkan sedaya upaya mengikut kemampuan mereka.
Tak mampu semayang diri, duduk. Tak boleh duduk, menyirid. Dekat mana mampu. Dulu ni semayang sehari semalam 50 waktu. Manusia tak mampu. Maka diturunkan jadi 5 waktu pada malam Isra' dan Mi'raj. Tapi semayang 5 waktu, pahala 50 waktu. Hak 5 waktu tu pun tak mampu nak buat. Ada yang tuang setengah. Betapa ringannya Allah bagi. Kalau Allah Ta'ala wajib semayang sehari semalam 50 waktu, kita tak buat kerja apa kita. Pas semayang. Tapi pada malam Isra' dan Mi'raj Allah kesian kepada umat Nabi SAW. Allah wajibkan 5 waktu, tapi bagi pahala 50 waktu. Kerja sikit, gaji mahal. Buat ibadat sikit, pahala banyak. Pahala 5 waktu seperti sembahyang 50 waktu. Tak kira yang lain lagi. Satu huruf baca Quran 10 pahala. Sekali salawat dapat 10 salawat. Banyak amalan yang sikit tapi pahala berganda-ganda. Yang kita tulis dalam buku kita, jutaan pahala. Buat sikit pahala banyak. Baik. Apa lagi dia kata? Qala abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u bermakna a'tarifu, saya i'tiraf, saya mengaku, laka bagimu, bi ni'matika dengan nikmatmu, alayya ke atas aku. Kita mengaku semua nikmat yang kita dapat anugerah Allah kat kita. Bila hak Allah bukan hak kita, kita tak boleh belagak dengan nikmat itu. Kita cerdik, kita segak, kita pandai, kita kaya, kita ada jawatan, kita dapat gelaran. Kita tak boleh belagak. Kerana bukan hak kita. Kita pinjam saatnya kat Tuhan dia. Manusia bila lupa kelebihan nikmat keduniaan yang dia dapat tu daripada Allah, dia mesti belagak. Hak cerdik belagak kat hak bodoh. Hak kaya belagak kat miskin. Hak jadi hak gelaran hebat belagak kepada orang tak ada gelaran. Hak boleh baca belagak kepada orang buta huruf. Ego akan kena kepada seseorang yang ada kelebihan keduniaan. Segak ke, pandai ke, kaya ke, ada pangkat besar ke, penyokong ramai ke, kuat ke. Hak kuat belagak kat orang lemah. Apabila dia merasa kekuatan dia, kecantikan dia, ketinggian pangkat dia, kehebatan gelaran dia, kepandaian tu berasa hak dia. Dia sembang besar cerita ke depan orang yang lemah kalau dia kuat. Kalau dia tak habang kat orang pun, dia rasa kagum dalam diri sendiri, yang tu nama dia ujub. Perasan seorang-seorang kagum kepada kehebatan diri sendiri, lingkup. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Kagum dengan bilangan yang ramai dalam peperangan Hunain itu menyebabkan mereka kalah peringkat pertama perang. Karena Allah tak tolong orang yang ujub. Lepas tu baru menang. Orang yang ada sifat tercela seperti yang ujub, takabur, sombong, angkuh, Allah tak suka. Dan Allah tak tolong orang lagu tu. Bahkan Allah murka kat orang tu. Kita merasa nikmat tu hak kita, kita jadi lingkup. Bila kita rasa nikmat tu hak Allah, Allah bagi kita saat nak uji kita, nak syukur ataupun nak kufur, kita berhati-hati. Allah ijtihad dalam Quran terang-terang, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu dapat, semuanya datang daripada Allah. Nikmat akal yang waras, Allah bagi. Kalau Allah tarik balik akal yang waras, jadi gila, putih wayar masuk tanjung rambutan, kita tak boleh buat apa. Nikmat muka yang segak Allah bagi. Kalau dia bagi aksiden, jermen muka, bahasa Kedah jermen apa benda, betul tahu? Lingkup juga. Nikmat kuat Allah bagi. Kalau Allah tarik kekuatan jadi lumpuh, tak boleh buat apa. Nikmat pangkat besar, jadi timbalan Perdana Menteri dah nak sikit lagi nak jadi Perdana Menteri, kena pecat. Jadi orang biasa. Hak pangkat besar tu kalau rasa nak dapat dah hilang. Qulillahumma malikal mulk
tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah Allah itu pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha'a. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan kau cabut balik kerajaan daripada siapa yang kau kehendak. Orang yang dah jadi kerajaan, Allah boleh tarik balik jawatan itu bila-bila masa sekelip mata. Nikmat jadi pemimpin, nikmat jadi pandai, nikmat jadi cerdik, nikmat jadi kuat, nikmat ada gelaran yang panjang, gelaran berjela-jela, yang amat berhormat Tan Sri, Datuk Seri, Tun apa semua. Kalau Allah nak tarik balik sekelip mata dia boleh buat. Ada gelaran macam-macam, Allah suruh malaikat maut ambil nyawa kita. Gelaran panjang di dunia, bila mati orang panggil kita tak guna dah gelaran tu. Ada orang masa hidup tak dapat gelaran tu, masuk kubur orang bagi jawab gelaran Tan Sri sekian. Mati dah dia tak mau gelaran tu, mati dia nak orang hantar pahala kat dia, doa banyak-banyak. Baca Yasin bagi kat dia, doa minta Allah ampun dosa dia. Ada manusia masa hidup tak ada gelaran, lepas mati dapat gelaran. Ada orang masa hidup dapat gelaran panjang, lepas mati gelaran pun orang tak sebut dah. Dengar orang baca talqin kepada orang-orang besar yang mati. Kadang-kadang gelaran hak disebut masa hidup di dunia dilingkas, tak panggil dah. Panggil nama. Gelaran yang kita miliki bukan untuk kita berasa tinggi diri, ego dan sombong. Para Nabi lebih tinggi daripada kita. Mereka tidak menyatakan kelebihan itu hak milik mereka. Bahkan mereka menyandarkan kelebihan itu pemberian Allah. Nabi SAW ilmu paling tinggi nombor satu, tak ada orang boleh lawan. Nabi SAW berasa aku nak lagi ilmu yang lain, walaupun aku ilmu sudah ada. Nabi SAW berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambah ilmu aku. Wa qur Rabbi zidni ilma. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, raja yang hebat, mentadbir manusia dan jin, mentadbir binatang, faham bahasa binatang, faham bahasa jin, boleh terbang, boleh naik, boleh suruh angin bawa pergi mana negara, tak kena naik kapal terbang. Perjalanan yang sebulan ditempuh dalam masa satu pagi atau satu petang. Nabi Sulaiman boleh memindahkan dengan karamah menteri dia yang saleh, menteri dia yang menjadi wali Allah. Tengok-tengok tempat duduk Puteri Balqis yang terletak di Yaman dipindahkan ke Palestin dalam masa tak sampai sekelip mata. Karamah kepada menteri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah sebahagian limpah kurnia Tuhan aku, untuk ia menguji aku sama ada aku nak menjadi orang yang bersyukur ataupun kufur. Aku dapat benda luar biasa ni, hak Tuhan aku yang bagi. Dia yang bagi aku, kelebihan yang dia bagi ke aku sebahagian. Dia bagi bukan bagi saja, liyabluwani, untuk dia uji aku. Ashkuru, apakah aku nak bersyukur, am akfur, atau aku nak kufur. Kalau kita syukur, kita tak ego, tak sombong, tak angkuh, tak ujub, kita syukur. Kalau kita belagak dengan pemberian kelebihan itu, kita kufur kepada nikmat itu. Guna pula nikmat itu untuk buat dosa, kufur nikmat nama dia. Allah bagi mata yang terang tengok yang dosa, telinga yang terang dengar kata-kata yang dosa, tubuh badan yang sihat semayang pun tak. Siang malam duduk dalam. Allah Ta'ala bagi akal yang cerdik, fikir macam mana nak buat dosa, nak bercanggah dengan Islam. Akal cerdik, fikir benda kotor, benda dosa, dia kufur kepada nikmat akal itu. Dia tidak bersyukur. Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf diberikan ilmu dan kerajaan, diberikan jawatan sebagai menteri, diberikan ilmu. Selepas itu jadi menteri, sebelum itu duduk dalam penjara, diberikan ilmu tafsir mimpi, ilmu perkara yang akan datang. Kita tak boleh tahu benda akan datang, tapi Nabi Yusuf tahu. Nabi Yusuf kata,
Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini sebahagian Nabi Yusuf kata, dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada ilmu yang Tuhan aku ajak ke aku. Mentafsirkan mimpi itu adalah ilmu Allah yang bagi ke aku, bukan hak aku. Ilmu aku dapat hak Allah, bukan hak aku. Beza dengan Qarun. Qarun masa dia memiliki kekayaan, dia kata, ilmu aku dapat ni, aku pandai cari duit, tu yang aku kaya telajak ni. Qarun bila dia kaya, dia sanak diri dia yang pandai, Allah siksa dia dengan ditelan bumi. Dalam surah Al-Qasas, qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, aku diberikan kekayaan ini, aku diberikan harta ini pasal aku ada ilmu, pasal ilmu aku. Tengok aku jadi jutawan ni pasal aku pandai cari duit. Projek sana, projek sini, saham sana, saham sini, menega sana, menega sini. Aku cari duit banyak, maka aku jadi kaya. Aku kaya ni pasal aku pandai cari duit. Qarun sandakkan kepandaian dia, kekayaan dia berpunca daripada kepandaian dia. Allah Ta'ala jahannamkan dia. Suruh bumi telan dia. Pasal dia kata dia kaya tu pasal dia. Sementara pasal ilmu dia. Sementara Nabi Yusuf kata pasal ilmu Allah bagi ke aku. Para Nabi mengajak adab kepada kita bila kita ada kelebihan, kita sandar anugerah Allah kat kita supaya kita tak belagak dan kagum kepada diri sendiri, perasan seorang-seorang terhadap kelebihan yang kita miliki. Sementara orang yang Allah musuh, dia berasa hak dia, dia bersembang hak dia, maka Allah binasakan mereka. Ayat 78 surah Al-Qasas juzuk 20 muka surat 395. Qala innama utitu ala ilmin indi. Kata Qarun, sesungguhnya aku diberikan harta kerana ilmu, kerana kemahiran, kerana kepakaran yang ada pada diri aku. Aku pandai, hampa tengok tu yang aku kaya. Belagak dia dengan nikmat yang Allah bagi dia, sandang kat diri dia dan berasa hak dia. Siapa pun berasa kelebihan yang dia dapat, kelebihan ilmu, kelebihan ibadat, kelebihan harta, kelebihan pandai, kelebihan penyokong ramai, kelebihan jawatan, kelebihan gelaran, kelebihan kekuatan, kelebihan segak. Siapa berasa kelebihan tu hak dia, dia masuk yang Qarun. Allah tak suka piduk belagak diri sendiri, belagak sama ada dia cerita ke orang ataupun dia kagum seorang-seorang pada dirinya. Hebat aku pandai, hebat aku kaya pada orang lain, hebat aku kuat pada orang lain. Duk perasan seorang-seorang pun jahanam. Maka tak mau bagi jadi perasan, kita kena sandak kelebihan apa pun yang kita dapat milik Allah secara mutlak. Dia bagi nak uji kita, nak syukur rasa sebaliknya, dan dia boleh tarik bila-bila masa sekelip mata apa yang dia bagi kat kita. Akal yang cerdik dia boleh bagi jadi gila, dia boleh jadi kanser otak dan sebagainya. Tubuh badan yang sihat dia boleh bagi lumpuh, dia boleh bagi mati bila-bila masa. Harta yang banyak dia boleh bagi kita bankrupt, muflis bila-bila masa. Jawatan hak besar boleh kena pecat, jatuh jadi orang biasa. Ada orang jadi menteri besar, jadi selumpuh di sebuah negeri dulu. Jadi menteri lah. Tapi Allah Ta'ala bagi sakit, jawatan tu kena bagi ke orang lain. Maka kita dapati bahawasanya Sayyidul Istighfar mengajak kepada kita bahawasanya nikmat Allah itu hak dia yang bagi kat kita. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku kepada engkau terhadap nikmatmu yang engkau bagikan kepada aku. Kita mengaku semua nikmat. Nikmat ni apa maksud? Nikmat benda yang menyukakan kita. Lawan dia musibah. Musibah benda kita tak suka. Kullu ma asa'aka fahuwa musibah.
Setiap nikmat yang kau bagi aku, nikmat kita sihat lah ni kita suka. Kita makan lalu kita suka. Kita tidur lena kita suka. Kita ada kereta, ada rumah, ada pakaian kita suka. Kita ada duit untuk belanja kita suka. Setiap yang menyukakan kita nama nikmat. Saya mengaku kepada engkau terhadap nikmat yang kau bagi kepada saya. Wa abu'u laka bi zambi, dan saya mengaku kepada engkau, saya iktiraf, saya mengaku kepada engkau saya pernah buat dosa. Saya cuai dalam bersyukur terhadap nikmat. Saya pernah buat dosa. Faghfirli, maka ampunkan saya. Innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan akan segala dosa melainkan hanya engkau. La ilaha illa anta. Dalam bacaan yang lain dikatakan kita baca la haula wala quwwata illa billah pun sedemikian juga. Kita mengaku kita tak ada daya nak elak daripada maksiat, kita tak ada kemampuan nak buat taat, melainkan hanya dengan pertolongan dia. Melainkan dengan pertolongan Allah. Siapa baca pagi hari mati sebelum petang masuk syurga. Siapa baca petang dengan penuh yakin, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, mati sebelum pagi masuk syurga. Maka kita baca pagi sekali kalau kita ingat, petang sekali kita ingat. Petang lepas maghrib atau lepas isyak, pagi sebelum subuh pun boleh, lepas subuh pun boleh, waktu duha pun boleh. Bila kita ingat kita baca. Hadis doa ini menyatakan pengakuan kita kepada Allah yang Maha Esa, bahwasanya Allah itu hanya Tuhan kita dan kita hanya hamba dia. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, ya Allah hanya engkau lah Tuhan aku. Wa ana abduk, saya hamba engkau. Kita mengaku Allah Tuhan, kita mengaku kita hamba. Kita mengaku Allah pencipta, dan kita mengaku janji yang telah dilakukan terhadap dia, dan kita mengharapkan janji yang dia janjikan kat kita. Ahdika tu janji kita dengan dia, wa'dika janji dia dengan kita. Janji dia dengan kita, Rasulullah kata, siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dan buat kewajipan, dia janji nak buah dalam syurga. Kita harapkan kita dapat syurga sebab kita usaha sungguh-sungguh tidak menyekutukan dia dan buat yang Allah wajibkan. Janji kita dengan dia, kita mengaku dia Tuhan kita, kita hamba dia. Wal isti'azah, dan dalam hadis, dalam doa juga kita minta tolong supaya Allah tolong kita daripada terlibat dengan kejahatan dan jenayah dan dosa yang pernah kita lakukan. Kita sandarkan dosa, keburukan itu mai pada kita, dan kita sandarkan nikmat itu datang daripada pencipta nikmat, pewujud nikmat. Kita kata apa? Kita kata abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi. Nikmat itu mai pada engkau, dosa tu mai pada saya. Maka saya minta engkau lindung saya daripada ulang balik dosa yang mungkin pernah saya lakukan, dan daripada melakukan dosa-dosa lain yang mungkin pernah belum saya lakukan. Kita kata apa? Kita kata a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan yang telah saya lakukan. Tolong lindung saya, jangan sampai saya buat dosa lepas-lepas ulang balik. Tolong jangan buat dosa-dosa lain pun sama. Itu maksud abu ulaka min a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu ulaka bi ni'matika alayya, dan saya mengaku kepada engkau nikmat yang engkau berikan kepada saya, wa abu bi zambi, dan saya mengaku terhadap dosa saya. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, kita minta lindung daripada kejahatan yang pernah kita lakukan. Kita menyandarkan nikmat itu datang daripada Allah. Kita menyandarkan dosa mai pada diri kita. Nikmat engkau bagi, dosa saya punya. Saya punca. Abu ulaka bi ni'matika alayya, nikmat engkau. Wa abu ulaka bi zambi, dosa mai pada saya. Kita mengaku benda jahat mai pada kita, benda baik mai pada Allah. Manusia kalau kalih ni Jahannam. Benda jahat mai pada Allah, dia kata, benda baik mai pada diri dia. Dia demam, dia kata Allah Ta'ala bagi. Dia sihat, dia kata aku pandai jaga kesihatan. Lingkup. Dia buat bendang dapat padi 25 gundi serelung. Aku pandai buat bendang. Dapat bendang dapat padi serelung 5 gundi rebah, dia kata Allah Ta'ala bagi. Benda buruk dia buh ke Allah Ta'ala, benda baik dia buh kat dia. Jahannam.
Ni kita mengaku. Benda baik Allah bagi. Mana ada? Abu ulaka bi ni'matika alayya. Saya mengaku nikmat tu engkau bagi. Benda buruk buh dari diri sendiri. Mana bukti dia? Abu ulaka bi zambi. Aku mengaku saya buat dosa. Dan sebelum tu min syarri ma sana'tu, keburukan yang aku lakukan. Pengakuan ini sama dengan surah Fatihah. Surah Fatihah kita mengaku nikmat Allah bagi. An'amta alaihim. Dan buruk tu bukan Allah bagi, buruk tu duduk kat dia. Maghdubi alaihim, dibenci akan mereka itu, dhalin dan sesat. Benci dengan sesat, depa sendiri. Nikmat mai pada engkau. Surah Fatihah ajak adab kita dengan Allah. Sayyidul istighfar pun sama. Baik, sikit lagi. Kemudian pada semua itu dia menyandarkan nikmat itu kepada Allah, dia menyandarkan dosa itu kepada dirinya, dan dia minat, suka, harap kepada keampunan. Raghbah fil maghfirah. Dia habaq kata diri dia terlalu ingin kepada keampunan, maka dia baca apa? Faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selepas dia kata Allah yang bagi nikmat, selepas dia kata dosa tu dia buat, dia mengaku dia buat dosa, dan dia mengaku tak ada siapa boleh mengampunkan dosa melainkan hanya Allah, dia habaq kata dia teringin agar Allah ampun dosa dia. Maka kita pun baca faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. I'tirafu bi annahu la yaqdiru ahadun ala dhalika illa hu. Dia ingin Allah ampun dosa dia, dan dia mengaku tidak ada sesiapa pun, tidak ada seseorang yang boleh mengampunkan dosa melainkan hanya Allah saja. Dia puji Allah sedemikian. Dia kata wa abu ulaka bi zambi, dan aku mengaku kepada engkau dengan dosa yang aku lakukan. Faghfirli, maka ampunkan bagiku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan akan segala dosa melainkan hanya engkau. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, wa fi kulli dhalika al-isyarah, wa fi kulli dhalika al-isyaratu ila al-jam'i baina asy-syari'ati wal haqiqah. Lafaz-lafaz ini menghimpunkan antara syariat dengan hakikat. Hakikatnya tak ada siapa boleh buat yang Allah suruh dan meninggal yang Allah larang melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Fa inna takalif asy-syari'ati la tahsulu illa idza kana fi dhalika 'aunun min Allah ta'ala. Wa hadzal qadru alladhi yukna anhu al-habil haqiqah. Apa itu hakikat? Kita mengaku kita tak boleh buat apa yang baik, tak boleh jauh pada yang buruk melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Kita mengaku tak ada siapa boleh ampun dosa kita yang telah kita buat melainkan hanya Allah. Sesungguhnya taklifan syariah, kewajipan dan tanggungjawab di sudut syariah tidak boleh berlaku dan terhasil melainkan hanya dengan datangnya pertolongan Allah kepada kita. Allah boleh tolong kita mengaji, Allah tolong kita semayang, Allah tolong kita buat baik, Allah tolong kita tinggal dosa. Kalau dia tak tolong, kita tak boleh buat apa. Kalau Allah Ta'ala tak tolong, dosa tak boleh tinggal, wajib tak boleh buat. Sama dengan kita baca wa iyyaka nasta'in dalam Fatihah, hanya engkau yang minta tolong. Dan sama dengan kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu ayat-ayat hakikat. Ayat hakikat wa iyyaka nasta'in. Ayat hakikat la ilaha illallah. Ayat hakikat la haula wala hadis hakikat la haula wala quwata illa billah. Ayat hakikat wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ayat hakikat yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ayat syariat yang mematikan malakul maut. Dalam Quran dihimpun dua-dua tu. Ayat hakikat yahabu liman yasha'il inas wa yahabu liman yasha'uz zukur. Allah bagi kepada siapa yang dia kehendak anak lelaki, dan Allah bagi kepada siapa dia kehendak anak perempuan. Orang kahwin kadang-kadang tak dapat anak terus, Allah jadikan mandul kedua-duanya. Orang kahwin kadang-kadang Allah bagi anak lelaki, kadang-kadang Allah bagi anak perempuan. Siapa yang bagi tu? Yahabu, dia yang bagi. Dia tu siapa? Allah Ta'ala. Hakikatnya yang bagi anak kepada kita, lelaki atau perempuan, atau tak bagi anak terus, hanya milik dia. Mai ayat lain
malaikat kata kepada Sayyidatina Maryam, li'ahaba laki ghulaman zakiyya, li'ahaba, untuk aku bagi laki kepada engkau wahai Maryam, ghulaman zakiyya, seorang anak yang suci. Yang tadi kata Allah bagi, yang ni kata malaikat bagi. Hak malaikat bagi ni hakik syariat, zahir sebab, hak Allah Ta'ala bagi hakikat. Banyak ayat-ayat lagu tu, ayat syariat dan hakikat. Maka Sayyidul Istighfar menghimpunkan dua itu. Iyyaka na'budu, ayat syariat, hanya engkau yang kami sembah, menyandarkan penyembahan kepada Allah pada diri sendiri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong, menyandarkan ibadat dan segala kebaikan tak boleh nak buat, dosa dan segala keburukan tak boleh nak jauh dan tinggal, melainkan dengan pertolongan Allah. Maka ulama kata iyyaka na'budu, ayat syariat, ayat di sudut usaha dan sebab. Wa iyyaka nasta'in, ayat hakikat, hakikatnya tak boleh nak usaha, tak boleh nak buat ibadat, tak boleh nak jauh dosa, tak boleh nak buat apa, melainkan semuanya hanya dengan pertolongan Allah. Maka iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in menghimpun antara syariat dengan hakikat. Iyyaka na'budu syariat, wa iyyaka nasta'in hakikat. La ilaha illallah hakikat, hakikatnya hanya Allah Tuhan kita, hamba dia. Tapi kita tak boleh nak memperhambakan diri pada dia dengan cara betul, melainkan kena ikut Rasulullah. Maka Rasulullah tu syariat, Rasulullah yang tunjuk kepada kita. Quran kata semayang, tak tahu nak semayang berapa rakaat, berapa waktu, melainkan hadis sebut, Rasulullah sebut semayang 5 waktu, subuh 2 rakaat dan seterusnya. La ilaha illallah syariat hakikat, Muhammad Rasulullah syariat, iyyaka na'budu syariat, wa iyyaka nasta'in hakikat. Maka ni pun sama. Kita segala takalif syariah tidak boleh berlaku melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau seseorang tu buat salah juga, tiba-tiba dihukum, yang tu kerana keadilan Allah. Seorang tu buat salah, tiba-tiba dimaafkan, tidak dihukum, yang tu kerana kelebihan Allah bagi. Immal uqubah, bila seseorang itu bercanggah dengan perintah Allah, dia akan kena salah satu daripada dua perkara. Immal uqubah bimuqtadal adli wa awil afwa bimuqtadal fadli. Kalau dia buat dosa, tiba-tiba dihukum juga, disiksa juga, itu kerana Allah Maha Adil, membalas sesuai dengan sifat adil dia. Kalau dia dimaafkan, tidak dihukum, tidak disiksa, yang tu bimuqtadal fadli, ini adalah kerana limpah kurnia Allah kepadanya. Sebagaimana firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al adli sama, al ihsan lebih. Jadi syarat istighfar mesti niatnya betul, adabnya dan at-tawajjuh wal adab, sepenuh hati dan penuh dengan adab dengan Allah yang terkandung dalam Sayyidul Istighfar. Maka bila kita baca, mudah-mudahan dosa kita dibersihkan dengan adab dan kefahaman dan pengakuan kita tadi, Allah Ta'ala cucikan dosa kita. Maka kelebihan istighfar ini, siapa baca pagi, mati sebelum petang, masuk syurga. Siapa baca malam, petang ataupun malam, mati sebelum pagi, masuk syurga. Tinggal kita nak baca bila kita ingat. Esok kita sambung bacaan lain pula yang ringkas dan mudah kita faham dan kita amalkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa barik sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.